Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bersama-sama kita berkumpul dan solat maghrib secara berjemaah ke masjid, alu-alukan semua jemaah hadir serta Ustaz Al-Hadar terus pihak masjid. Sangat terima kasih Sultan dan masjid kampung kita. Kampung penguasa dan kampung Ustaz Al-Hadar teruskan kuliah ke mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan penghuni majlis kita pada malam ini, yang dikasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa, pimpinan ahli jawatan kuasa masa nanti insyaallah. Jadi kita tazkirah dulu lebih kurang setengah jam dan selebihnya untuk menjawab soalan. Fasyarun tad'unahu an riqabikum aw kama qala rawahu syaikhan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah oleh kamu semua dengan jenazah. Maka jika jenazah itu orang yang soleh, eloklah dia cepat sampai ke alam barzakh. Dan jika jenazah itu orang yang tidak baik, elok juga kamu segerakan turun daripada belakang-belakang kamu. Hadis riwayat Syaikhan. Kalau kita jumpa lepas daripada hadis ditulis riwayat Syaikhan, maknanya riwayat dua orang syekh. Syaikhan makna dua orang syekh. Siapa dia? Imam Bukhari dan Muslim. Sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Sedikit kita sentuh tentang ilmu mustalah, mustalah hadis. Baik. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dua benda. Yang pertama cerita dunia, yang kedua cerita akhirat. Yang pertama cerita dunia, asri'u bil janazah. Segeralah kamu dengan jenazah. Itu cerita jenazah, cerita dunia. Kemudian Nabi kata kalau mayat yang baik, eloklah sampai ke kubur cepat-cepat. Mayat yang tak baik pun elok kamu turunkan dari belakang kamu. Itu cerita akhirat. Okey. Hidup kita ada 5 alam. Yang pertama alam roh. Belum Tuhan buat badan, buat roh dulu. Roh kita lama, kita tak tahu nak sambut bila happy birthday dia, roh. Yang kita boleh sambut hari jadi ialah hari jasad saja. Kerana jasad itu baru. Roh lama. Yang kedua alam rahim, dalam kandungan. Semua kita pernah duduk alam rahim, betul tak? Biasanya orang duduk dalam perut mak dia 9 bulan. Yang sebenarnya dekat dalam perut, dalam rahim. Dalam perut makanan, mak kita makan jepuk, makan laksa masuk dalam perut, dah masuk dalam rahim. Rahim ni Tuhan buat satu kantung, satu bekas untuk membiak membesarnya anak di situ sebelum berlahir. Itu panggil rahim. Karena tu orang panggil hubungan rahim, silaturahim. Siapa tu? Orang yang datang dari perut yang sama. Maksudnya silaturahim ini ialah hubungan adik-beradik. Kita sekarang salah dah. Kita kata silaturahim tu kawan-kawan Facebook. Faham tak? Tapi taklah maknanya dia berdosa kata gitu, tapi hakikat sebenar silaturahim ialah adik-beradik. Itu yang paling betul. Adik-beradik. Adik-beradik jangan left group. Tak, tegar menegar Jawa tak apa lagi, jangan left group lah maksudnya. Adik-beradik daripada rahim yang satu. Rahim perut mak, silah hubungan kita dengan. Kalau dia keluar dulu abang. Hubungan gitu.
Kalau kita dua keluar dulu, kita abang. Kalau kita keluar ke dia, kita jadi adik. Itu panggil silah, hubungan. Jadi mana? Silaturahim, hubungan adik-beradik kita yang datang dari perut yang satu. Itu yang paling kuat, silaturahim. Tapi tak salah kita kata sama-sama kita kawan Facebook, kawan Instagram, kawan TikTok. Dia duduk dalam rahim ini, dikeluar dia panggil apa? Beranak. Keluar tu dia panggil beranak. Syarat nak panggil beranak, mestilah kita duduk dalam rahim mak paling kurang 6 bulan. Kalau kita duduk 5 bulan setengah dalam perut mak, lepas tu keluar, tak boleh nama beranak. Dia nama gugur. Sukut, gugur. Okey? Itu istilah fiqh. Gugur maknanya keluar anak yang tak sampai 6 bulan duduk dalam perut. Beranak, wiladah maksudnya keluar anak setelah 6 bulan sekurang-kurang duduk dalam kandungan. Jelas. Paling lama mengandung yang telah dites, dikaji oleh ulama 4 tahun. 4 tahun. Nampak? Di zaman Imam Hanbali, dalam kitab fiqh Hanbali banyak sebut. 4 tahun. Tapi jarang berlaku lah. Banyak orang mengandung 9 bulan. Okey? Kadang-kadang 7, kadang 8. Biasa 9. Maksimah lah 4 tahun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, di tempat aku dia kata ada seorang perempuan, dia mengandung 3 orang anak 12 tahun. 3 orang anak 12 tahun. Seorang 4 tahun. Nampak? Mana dah tu? 4 tahun dah. Belah mulut dah pakai kema dah. Laksa tu. Nampak tak? Laksa kurang merah. Budak besar dah. Baik. Tu alam kedua. Alam ketiga sekarang alam syahadah. Apa makna syahadah? Alam saksi. Saksi. Alam saksi. Sebab tu budak-budak dia belajar sekolah Arab, madrasah, dia ada syahadah. Dia ada sijil. Sijil tu saksi bahawanya dia belajar, bahawanya dia lulus. Tu syahadah. Maknanya kenapa dipanggil alam saksi? Alam yang kita boleh nampak. Sekarang kita nampak, tengok atas nampak langit, tu musyahadah. Nampak. Tengok bawah nampak tanah. Tengok belakang nampak laut. Tengok depan nampak Tok Imam. Nampak? Pegang tiang berasa kerah. Dapat kita capai dengan panca indera. Alam itu alam syahadah. Jadi kalau orang tanya Syekh, kenapa dipanggil alam dunia ini alam syahadah? Kerana kita dapat capai dengan panca indera kita. Kita cium berbau. Tu dunia. Dah apa dipanggil dunia pula? Kerana tidak sempurna, tak molek. Kerana tak molek. Kalau molek, dia tak akan panggil dunia. Dunia ni dari perkataan dani', maknanya kurang, nakis. Tapi kita duk bubuk dunia hak tak molek. Faham tak? Apa-apa kita berebut hak tak molek. Jawab pang dia. Sepang dia. Berebut, bunyi ikan tukang. Pak bocik, pak leh, pak lu, pak ngok, pak mak, pak ngoh, hak ngai diri dah engok. Nampak tak? Kerana apa? Kerana dia tahu, dia kenal. Macam kita ni ya. Kita ni kelas tukang. Nampak tak? Nakis. Nakis ni mana kurang. Dalam makam tasawuf dia panggil jifah. Jifah ni bakar boleh, sapah pun boleh. Lepas tu dia kata ad-dunya jifah wa tullabuha kilab. Dunia itu tong sapah. Keliling tong sapah anjing. Tak ada apa-apa. Lepas tu bila kita belajar tasawuf, maka kita akan jadi rendah diri. Nampak? Tujuan belajar tasawuf supaya rendah diri je. Supaya tidak angkuh, tidak sombong. Dia ajar kita bahawasanya kita ni kurang, tak cukup, tak molek. Kalau kita pergi belajar tasawuf, makin belajar makin nampak orang lain tak molek, tu bukan tasawuf. Nampak? Tu tang jauh dia panggil. Dia semakin belajar sufi, semakin mendalami makam sufi, semakin sedar kita lah hak tak moleknya. Tapi tak boleh tasawuf saja, kena ada fiqh. Dengan fiqh itulah bila ada kemungkaran kita cegah. Kalau ambil kod sufi saja, dia duduk diam untuk tengok muhasabah diri. Tapi jangan tinggal makam fiqh, makam syariat. Benda mungkar fayughayir biyadih. Kamu kena ubah kemungkaran dengan tangan kamu.
Nah, jadi lepas daripada ni alam barzah. Barzah tu apa? Air jolok. Kita tengok patah, tengok dalam jadual, air pasang pukul 3 petang. Kalau ditulis 3 petang tu, mana air penuh. Faham? Bermakna 2 jam sebelum tu kena kita tengok muka kuala. Baru nampak barzakhun. Barzah ni ada buih di atas yang sepadan air laut belah ni, air sungai belah ni. Dia bertolak. Bawah tu kakak utih. Duk main. Orang gewang. Nah, tu barzakhun. Wa min waraihim barzakhun, antara kita dengan yang sudah mati ada barzah, ada dinding. Dan ikan hak belah nu ikan aibek, hak belah ni kakak utih. Tidak jemerang pasal ada barzah. Faham tak lagi? Faham tak lagi? Faham tak lagi? Dalam kelima tadi. Faham? Baik. Nabi kata asri'u bil janazah, segerakan kamu. Asalnya asyri', tapi ada huruf waw situ menunjukkan perintah di sini fardu kifayah. Nah, waw jamak itu makna kamu semua segerakanlah dengan jenazah. Apa maksud jenazah? Tajhiz. Bukan jenazah tu segera. Dia tak boleh segera dah. Dia mati dah. Makna segera tu apabila berlaku kematian, segerakan akan menguruskan. Jangan tunggu-tunggu lagi. Itu maksud hadis. Faham? Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, segerakan di situ ialah cepatlah buat 4 perkara bila seorang sudah mati. Kalau sudah mati, buatlah 4 perkara: mandi, kafan, sembahyang, tanam. Okey? Dalam kitab-kitab syarah kata asri'u ba'da tayakkun. Segera ni selepas yakin mati. Faham? Jangan tengah nazak nampak mandi dah. Nampak tak? Nah, mula-mula sekali segera tu kalau pada pendapat yang kedua ialah mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatihah nombor 2, hak khilaf ulama. Hak sepakat ulama nombor 1. Nampak? Inna lillah. Batu kalau dengar kematian, inna lillah. Nombor 1. Faham? Ambil hak muafakat ulama dulu. Hak kedua al-Fatihah. Tu khilaf pulang. Tak sabarlah barang khilaf. Nak? Ingat setiap benda yang orang balah, kita jangan masuk campur, kita pergi ngaji isu tu. Dia boleh dosa, balah, kita boleh ilmu. Betul tak? Tu untung. Okey. Dengar mati, inna lillah. Batu ustaz, boleh tak kalau orang kafir mati kita nak kata inna lillah? Boleh. Okey? Boleh. Tidak salah. Dia orang kafir ni bukan semua tak boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kita nak tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh dengan belajar. Bila kita kahwin dengan seorang perempuan, sah nikah, dia panggil isteri. Dah jadi isteri, banyak tak benda yang tadinya tak boleh sudah boleh. Betul tak? Sebelum akad nikah tak boleh tengok tiok, haram. Tak boleh tengok beti, tak boleh tengok perut, tak boleh tengok punggung, haram belaka. Tak boleh jamah situ, tak boleh jamah sini tak. Lepas akad nikah sah, boleh tak tengok? Boleh, halal. Tapi ingat, bukan semuanya boleh. Ada yang kekal haram sampai kiamat. Nampak? Ada yang haram. Bangang kita fikir bini aku dah halal belaka dah. Faham? Dah. Nak tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh lepas berkahwin dengan mengaji. Nampak? Ni mari dengar ni. Dah hujang mari juga. Sebab apa? Nak syurga Allah. Betul tak? Tengok orang ni, tapi kata dah tengok orang pergi masjid, orang tu nak pergi syurga. Biar masjid buruk pun. Tak. Orang tu pergi masjid nak semayang jemaah, orang tu pergi masjid nak majlis selawat, orang tu jalan pergi masjid nak pergi dengar. Orang tu orang yang nak syurga. Betul tak? Gitu. Hujang-hujang jangan tak ada orang, mari penuh kot orang. Nak syurga. Amin. Moga-moga dapat syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Segerakan 4 perkara kalau mati. Nombor 1, orang kata toki mati dah, masuklah WhatsApp. Inna lillah. Nombor 1. Allah puji selalu orang-orang beriman
kalau ada musibah dia kata innalillah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillah. Mana orang yang Allah puji? Orang-orang beriman yang bila ada satu musibah berlaku, mereka cepat-cepat berkata inna lillah. Apa makna inna lillah? Sungguhnya kami milik Allah. Tak kata anakku buat mati, aku milik Allah. Bila milik Allah, Allah Tuhan bagi kita fa'alul lima yurid. Allah bebas nak buat apa saja yang dia nak. Pasal apa? Hak dia belaka. Nah, dah sedih. Sedih tidak menafikan sirjak. Sedih fitrah manusia. Faham? Kerana Nabi menangis ketika anaknya mati kecil, demam panas. Datanglah Sayyidina Umar, wahai Nabi, time kami menangis, mu kata masuk neraka. Mu nangis tak apa. Awak tak? Dia tegur pemimpin, tegur Nabi. Kalau zaman ni berigak. Nabi kata yang ku larang itu naihah atau niyahah, bertepik menolong ketika kematian, bukan menangis. Menangis masa kematian harus fikir baik, dengar baik, jangan salah faham. Ramai orang mindset dia salah dengar. Dia kata menangis haram. Kan? Yang dilarang itu niyahah. Nampak? Nabi kata an-naihah wan niyahah finnar. Ya, suara tangisan orang yang menangis dalam neraka. Apa maksud? Bukan menangis keluar air mata. Faham? Melolong-lolong. Kalau zaman ni, kalau zaman Arab jahiliah dulu, khekar kepala ni, khekar muka, soyok baju kalau anak mati, laki mati. Faham? Kalau kita orang Melayu tak ada lah soyok baju. Betul tak? Kalau main soyok baju ramai kau tunggu nak tengok. Tak? Zaman kita ni gimana? Nolong. Laki aku mati dah. Laki aku tak ada dah. Tapi itu yang dilarang. Suara tu suara syaitan. Faham? Apa kan? Laki aku. Masuk 5 bulan nikah pula. Tengok pada tepi, tapi bukan orang muda lah, orang keluluk. Tengok pada tepi tu macam dok dah. 5 bulan nikah pula. Dengar tukang mandi kita tu lah. Oh, bengong sungguhlah. Masa rupa masa mandi tu dia kenyik mata dah. Lepas pada inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tutup tarmid dia panggil, tutup mata. Nampak? Jadi tajhizul mayyit, mensegerakan persediaan mayat, ada 4. Mandi kapang, semayang tanam. 4 ini wajib atas dalan fardu kifayah. Kena ingat. Maka setiap datang yang wajib akan ada pula yang sunat. Gitu tak mau. Dalam 4 wajib ada yang sunat. Dalam ilmu tajwid ada ni wajib baca gini sunat. Dalam berpakaian ada yang wajib tutup aurat, kalau begininya sunat. Dalam semayang ada yang wajib, rukun semayang ada yang sunat. Begitu juga kematian ada yang wajib apa? Mandi kapang, semayang tanam. Yang sunat bila mati, nombor 1 inna lillah. Nombor 2 tarmidul mayyit, tutup mata mayat. Bila mak dah tayakuni bil maut, kemudian daripada yakin mati. Yakin dah mati, baru tutup mata. Dengan apa? Dengan jari secara perlahan. Begini boleh, begini boleh, begini boleh. Jangan bahangan pelayar. Faham? Kenapa sunat tutup mata? Kerana rupanya tidak elok dilihat oleh orang yang datang ziarah. Orang mari tengok mayat-mayat dah gitu. Lagi tembok lagi orang nak baca doa, rasa tak sedap, dia rasa bau. Ditutup mata. Jika sudah tertutup, tak perlu ditutup lagi. Itu tarmid. Tapi kebiasaan dia akan terbuka, tak buka banyak, buka separuh. Kerana dia melihat keluarnya teman rapat jasad, iaitu roh kali yang terakhir. Bila sudah habis keluar, badan tidak dapat bergerak lagi. Perbuatan terakhir dia buat, membuka kelopak mata, melihat keluarnya roh. Nampak? Nabi kata dalam hadis sahih, yatba'u basar, mengikut akan keluarnya roh oleh pandangan mata. Tapi lepas mati betul ayah. Faham? Jangan ayah tengok sakit tutup.
Tutup dah natang ni. Itu. Tak bawa dah. Belebehannya ayo. Nak. Ni buat gaduh pasal nak ke saka. Nak. Piti-piti tengok tak ada di sim Nah, anak saka dah. Ayah tengah nak mati, patut mati minggu depan, mati lalu itu. Nak, keju bagusnya anak dah. Jangan. Lepas yakinnya mandi, kapang, semayang, tanam. Itu semua tu wajib. Okey? Maka bila kita ambil pandangan yang kedua, maksud segerakan kamu itu ialah bila mati segerakan mandi, segerakan kapan, segerakan semayang, segerakan tanam. Faham? Bila nak tanam dia tak boleh pergi sendiri, kena usung, maka segerakan usung. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang wajib tidak sempurna melainkan kena ada dia turut menjadi wajib. Nak? Lah ni apa tak usung dah? Bubuh atas benda ni. Atas hailak, bubuh atas bank. Tak. Dulu anak usung 0,5 kilo. Nak 700 meter. Nak kena molek 1 kilometer. Betul tak? Dulu 2 kilo 100 lebih. Tak lagi usung. Zaman kita lu tahun 80-an budak-budak. Lambat orang mati usung. Nak main pelekat. Dia buluh tu 80-an. Dia buluh sedap pasal dia nyenyuk. Nyenyuk tak sakit. Masuk 90-an aluminium. Aluminium sakit. Pasal apa dia keras. Kalau sama tinggi 5 kaki 8 belakang okey. Ni 5 kaki 7, 5 kaki suku. Tu 4 kaki 9. Jadi gayok banyak. Berat dah nak. Betul tak? 90-an pakai ngusung aluminium. Tahun 2000 pakai bank dah. Pasal apa? Hilang habis ngusung. Bang di budak ngisak. Timbang kilo gaji ni. Curi juga wak ngusung mayat. Dah nak wak guna ke dia. Dah dia kaya dah tak? Tu kelebihan ngisak. Dia tak takut apa dah. Hak urusan orang mati tu dia boleh curi lagi. Mujur nesang tu tidak aluminium. Kalau nesang tu aluminium, habis cokeh habis. Tak? Orang lain tak pergi kubur malam-malam. Orang ngisak tak takut tu. Tu hebat dia. Tak? Kita malam Jumaat tak berani dah nak lalu atas kubur malam-malam. Betul tak? Dia orang ngisak malam Jumaat kedua. Atas kubur duk cocok. Lagi. Ni. Aku dah rajin, aku tengok. Faham? Tahu tak? Anak kan dia pasal apa? Pasal muskir. Benda tu sudah menutup akal dia. Daripada warah jadi tidak. Warah jadi tidak. Warah jadi tidak. Dulu usung. Sampai ke mana? Sampai ke tahun 2000 orang usung. Dan ni kalau dekat-dekat tu kalau molek lah usung. Faham? Nabi kata iza wudi'atil janazatu ala aqabihim. Ada dua ala aqabin nas, bila dia usung akan jenazah di atas tekak manusia. Dia usung. Usung. Asri'u bil janazah. Janazah tu apa? Janazah itu mayat yang diletak atas pengusung. Kalau mayat tidak letak atas pengusung, duduk atas seming, orang panggil mayat, bukan jenazah. Itu nisbah penggunaan bahasa Arab. Bahasa Arab ni mayat yang duduk atas pengusung dia panggil janazah. Boleh spell dua, janazah, jim bagi datah, boleh kasrah jinazah. Junazah tidak dibacalah. Tidak dibacalah. Faham? Apa makna janazah? Mayat yang diletak di atas pengusung atau gerai. Kena langgar depan masjid. Tergolek mayat atas jalan. Orang tak panggil janazah. Bahasa Arab lah kalau betul dia panggil mayat. Mari bulan akad mayat buah atas ngusung. Arab panggil janazah. Nampak lagi? Jadi mayat yang letak atas pengusung atau atas gerai orang panggil janazah. Jadi dia kata Syekh, apa arti jenazah? Apa beza jenazah dengan mayat? Jawabnya mayat itu orang mati, jenazah pun orang mati, tapi jenazah mayat ngecang dah. Boleh tunggu. Boleh tunggu sekejap. Faham? Kerana di zaman Nabi SAW pernah berlaku beberapa peristiwa ditunggu sekejap. Antaranya apabila selesai satu jenazah sahabat disemayangkan, datang Sayyidina Umar berdoa pula ke atas mayat.
Faham? Dia tak semayang, dia berdoa saja. Jadi kata ulama, tidaklah makna asri'u itu lepas semayang terus lagi. Boleh tunggu sekejap untuk keperluan. Contoh keperluan, anak dan warisnya nak tengok. Faham lagi atau nak solatkan. Tapi kalau jauh lagi, jangan tunggu. Faham lagi? Ada dua mana. Baru sampai Kota Tinggi Johor. Faham? 5 jam lagi sampai Terengganu. Bekok mayat lagi. Nah, kalau sampai berubah mayat, baunya haram. Kalau lambat yang tak berubah bau mayat, makruh. Mayat itu orang yang tidak baik, dia kata, ke mana kamu nak bawa aku berjalan? Ya wailata ila aina tashabu nabi. Celaka aku hari ini, mu nak bawa aku pergi mana? Dua tu saja jalan mayat setelah mati. Nah, kalau masih hidup kita tak tahu lagi. Macam-macam hal dia. Nak, umat Nabi sendiri pun pecah 73. Tapi bila mati dua jalan. Mayat yang baik, mayat tak baik. Okey. Dalam hadis yang kita mengaji ni, Nabi kata, fa in taku salihatan, maka jika mayat yang kamu usung itu atau kamu urus itu adalah mayat orang soleh. Nampak? Apa makna orang soleh? Orang soleh ada dua makna. Satu makna orang Islam. Kata Imam Nawawi, kullul mu'min waliyullah walau kana fasiqa. Semua orang mukmin kekasih Allah walaupun fasik. Okey? Itu soleh. Tapi soleh dalam bab ini ialah orang yang baik, taat pada perintah agama. Kalau mayat yang soleh, mana mayat yang baik, taat perintah agama. Bukan baik derhaka agama tak. Kalau baik pada dunia, dengan Allah tidak baik tak. Jadi tidak timbul istilah, dia tu walaupun tidak semayang ni baik. Ini orang cakap kan, walaupun tidak semayang tapi dia orang baik. Baik korok dah kalau tak semayang. Faham? Iblis tu tak mau sujud kepada Adam, bukan kepada Allah. Orang yang tak semayang tak mau sujud kepada Allah, dah baik apa benda. Sehingga disebutkan orang yang tak semayang ini tepat dia tu neraka sakal. Bor dalam api. Kalau orang baik takkan bor dalam api. Jadi kalau siapa tak semayang, walaupun beri kritik ke ayah dia 1000 sebulan, mak 1000 sebulan, dia orang jahat. Jahat di mana? Jahat dengan Allah. Nampak, dia tidak berterima kasih, Allah hidupkan dia. Dia tak terima kasih, Allah beri segala kemudahan dalam kehidupan dia. Beri mata, beri tangan, beri kesihatan, beri kaki, beri macam-macam ke dia. Betul tak? Beri kulit ni kita tak cakap nak syukur dah. Bayangkan kalau kita beranak tak ada kulit. Oh pedih. Nampak kulit soyok belaka. Maka fa in takun salihatan. Nabi kata jika mayat itu mayat orang yang saleh, orang yang baik, fa khairun tuqaddimunahu, maka baik eloklah kamu segerakan membawanya. Kenapa? Kerana dia akan pergi ke tempat yang baik. Pergi ke tempat yang baik. Rumah baru nak mana belah patah sikit, habis 300,000. Faham? Molek lah rumah. Kita nak pindah derah ke nak pindah lambat? Nak pindah cepat kerana molek. Maka balik ke dalam alam barah tadi dua. Nabi kata Sayyidina Uthman bin Affan, innamal qabru raudatun min riyadil jannah. Ada kalanya kubur itu kebun syurga, au hufratun min hufarin nar. Ada kalanya kubur itu lubang neraka. Hak mana satu? Jadi kalau soleh, maka jadilah kuburnya itu kebun syurga. Maka orang nak pergi tempat yang molek, memang orang nak pergi cepat. Tengok orang pergi jalan makan angin, padahal nak pergi Kemerin Highland, geni, suka hati. Betul tak? Nak pergi pasal apa? Molek. Nak pergi jalan tempat molek, nak derah sapak. Maka begitulah apabila dekat nak keluar nyawa orang mukmin, hadis sahih, ditunjukkan tempatnya di alam barzakh, iaitu kebun syurga. Tunjuk dah iklan, muduk sini kat gi. Tak? Maka tu nak pergi derah.
Maka kita kalau buat lambat-lambatkan dia, macam kita tahan-tahan kebaikan daripada dia. Betul tak? Jadi segerakanlah bawa mayat yang baik biar sampai kebun syurga. Nah, kerana sini tak molek dunia ni serba kekurangan, serba tak kena. Betul tak? Lah ni tak sama pelawak, mu cakap betul orang kata kamu. Betul tak? Tak sama mu cakap pelawak. Nah. Mu cakap ayat Quran, terjemah ayat, orang kata mu sesat lagi. Kalau kata mu tafsir sendiri. Tak ada tafsir, terjemah ayat Quran tu. Nah, letterik daripada harfiah. Orang marah. Orang tak setuju lah ni. Nah, benda betul orang tak setuju. Kita duduk ni zaman kacau bilau. Nampak? Zaman kacau bilau. Sayakunu 'alan nas sanawatun qadda'atun. Akan berlaku ke atas manusia nanti zaman wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Nah, rasuah ni 90 juta ni. Padahal dia orang yang amanah. Nampak? Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Dan orang yang pengkhianat diberi amanah. Zaman mana tu? Zaman kita ni lah. Lepas tu kena faham. Nah, kena faham dah ni. Mu minum arak, ramai orang suka mu. Mungkin ngaji Quran, ramai orang marah. Gitu lah. Nah, apa jadi pun kita bersama Islam. Ala, Nabi kata inna rohal Islam dairah. Fakunu ma'al kitab. Jaga, kerana Islam itu berputar. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Ada kalanya dipuja, ada kalanya dihina. Nampak? Maka sentiasalah kamu bersama agama. Nah, agama kita kalah, kita bersama agama. Agama kita menang, kita tetap bersama agama. Ala inna sultan wal kitaba sayaftariqani. Jaga-jaga, kerana Quran dengan kerajaan akan berbalah suatu hari nanti. Fakunu ma'al kitab. Faham lagi? Kamu kena duduk dengan kitab juga. Nah, itu yang selamat. Okey? Segerakan jenazah sampai dah siap semayang, tak ada lagi orang nak semayang, tak ada lagi nak berdoa, tak ada lagi nak berdoa, tak ada lagi nak berdoa. Benda yang tak ada faedah tu jenazah, tak payah tunggu. Banyak anak-anak si mati suruh tunggu. Tunggu juga orang kampung ni. Balik ingat nak semayang, tepik. Bengong anak. Ingat tu rumpah tu akak takbir Allahu Akbar mayang jenazah. Dah. Nampak pada suruh tunggu dah. Nah. Tu rumpah ayah. Gitu je. Awam dia mayang dah. Batu dia besar. Mayang dah. Nah, apa benda gitu. Dah biar kau tunggu mu mari daripada dungung apa semua nak. Tangguh lagi wagi kubur mayang jenazah. Dah. Ada anak dia siapa tu orang wagi dah kubur. Faham lagi? Dia siapa lambat orang wagi dah kubur. Oh, lockdown sekarang dia kata. Tak mayang. Anak beruk. Barang apa? Pasal tak mengaji. Dah yang muda semayang apa? Dah tanang dah dia kata. Dah tanang dah semayang tak kubur. Ayahmu kata. Tahu tak? Bersusah payah membesarkanmu, tak dang semayang atas masjid, atas kubur. Dia semayang mayat ni tiga, ingat baik. Nombor satu semayang hadir, nombor dua semayang gaib. Semayang gaib ni tak sekira dah mayat ada Kuala Lumpur, mayat ada Johor, mayat ada Mekah. Semayang hadir ni ada dua pula. Satu mayat ada di depan kita di atas bumi. Hak semayang ramai-ramai ni. Yang kedua, mayat di depan kita tapi sudah di ke bumi. Itu semayang mayat hadir juga. Itu semayang mayat hadir juga. Itu semayang mayat hadir juga. Negro tu. Kulit hitam. Nabi tanya, mana hak kulit hitam hak bersih-bersih masjid? Orang kata mati dah. Dah apa dak khabar aku Nabi marah. Orang dak khabar ke Nabi pasal dia orang biasa kan. Nabi kata gini pergi tunjuk kubur. Orang bawa Nabi pergi tunjuk kubur, siapa kubur Nabi semayang jenazah atas kubur. Dah kita kalau dak dang semayang di masjid anak, mak mati semayang kubur. Dak gembar lambat. Jadi gembar dak belum sadar. Faham tak? Dah dak dang sini semayang kubur. Faham? Dia dak juga.
Macam mayat raya kan kok bodoh. Dia balik tengah bas rosak, bang. Patutnya siapa pagi sebelum subuh raya. Dia duduk kau lupa mana-mana tak. Tayar rosak bocor, digambar mana? Siapa sini 9 pagi, orang turun masjid mayat raya. Dia dodang mayat raya. Rugi sungguh. Padahal mayat rumah boleh seorang. Mayat raya. Betul tak? Dah tak belajar. Orang ngajar dia kata tunggang agama. Orang ngajar siapa lengah-lengah dia kata ustaz politik. Kenapa? Dia betul bodoh pakai mampu. Betul tak? Mayat seorang boleh. Dia tak boleh mayat seorang rumah, mayat Jumaat. Faham? Di siapa kampung tengok orang habis mayat Jumaat. Dia pun pinjam tokak ketubah mayat rumah. Nampak tak? Siap baca ketubah. Kupak suku siap ketubah. Itu baru tak boleh. Kerana syarat berjemaah di masjid. Okey? Segerakan. Kenapa? Kerana jika mayat itu yang soleh, maka segeralah dia ke taman syurga. Dalam kitab hadis sahih, bila seorang yang beriman meninggal dunia, turun malaikat daripada langit mengambil rohnya dari tangan malakul maut. Malakul maut tak ambil, malakul maut cabut saja. Okey? Macam kita kau cabut bateri jam, bila cabut jam pun mati. Bateri serah ke Tok Bila. Contoh. Okey, malakul maut hanya cabut nyawa. Okey, bila cabut diberi kepada malaikat yang turun daripada langit. Dibawa persalinan dan wangian daripada syurga. Disapu pada jenazah, mayat roh dia tu. Lalu diarak 7 lapis langit macam kereta Isra' Mi'raj. Berarak apa? Dalam kitab Sahih Ibn Hibban, setiap penduduk malaikat di langit, setiap lapis bertanya, mayat roh siapakah yang wangi ini? Jawab malaikat yang usung dia tu, roh si fulan, orang marang, orang keluluk, orang muda dan sebagainya. Jadi setiap lapis mayat memuji-muji. Lalu ditunjuk syurga tempat tinggal. Bila turun, satu riwayat, ketika sudah datang jenazah diusung, dibawa ke tempat kuburnya. Nampak? Satu lagi riwayat, ketika orang nak mengkafankan. Nampak? Itu cerita kita tu. Roh orang kafir kita juga dok. Naik. Siapa kat ni? Langit pertama. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibuka bagi orang-orang kafir pintu-pintu langit. Apa makna tidak dibuka? 3 perkara situ tidak dibuka. Nombor 1, roh tak naik ke langit ketika mati. Nombor 2, amalan tak naik ke langit. Nombor 3, tidak diterima apa yang lakukan daripada amal-amal soleh atau doa-doa mereka. Faham? Segerakan sampai ke kubur, selesai tanam, balik. Selesai dah. Ingat habis tu tidak ada lagi yang wajib, melainkan yang berkait dengan harta. Jadi kalau mayat itu tidak baik, fa in taku siwa zalik wa firatin ghaira salihatin, maka jika adalah jenazah yang kamu usung itu tak molek, tak kaki judi, kaki togok agak, orang berzina tidak bertaubat, orang penyamun daripada belakang leher kamu. Apa maksudnya? Maknanya Nabi kata sini, sindir cakap, kalau kita bawa benda yang buruk, yang tak molek, jangan bawa lama-lama. Mana jalan cepat-cepat sesuai juga dengan mana asri'u. Segerakan campaknya ke dalam lubang kubur, kerana tak elok kamu pegang lama-lama benda yang hidup. Contoh kita tengok ayam mapu bawah gerai, tubik perut, tubik ulat. Kita pun pegang kaki sikit nak pergi tohuk dalam tong sampah. Kita jalan melenggang-lenggang tak? Ada jalan lenggang, batu singgah rumah lijah, singgah rumah ngolong, cakap khabar pula, bakar duk tang, ada gitu? Tak ada. Kita jalan cepat ke slow? Jalan cepat. Dok dang siapa tong siapa bingung tu. Bingung. Nampak lepas dah. Kenapa? Barang tak molek. Begitulah dengan mayat yang tak molek. Mu isung wak gi atas derah kerana barang huduh, jangan duduk lama atas belakang. Tu hinanya mayat. Kenapa? Kerana agama. Mayat tidak hina kerana dunia. Mayat tidak hina kerana tak ada harta. Mayat tidak hina kerana hutang letung.
Mayat tidak hina kalau miskin. Mayat hina kerana membelakangkan agama. Kerana apa? Kerana Allah buat dua saja tempat balik. Tempat balik, satu syurga, satu neraka. Syurga ini untuk orang yang taat kepada agama, walaupun hitam legam, lagi pula hamba abdi. Faham? Dan neraka ini untuk orang yang derhaka kepada perintah Allah, walaupun keturunan Said, lagi pula Quraisy daripada Mekah. Nabi kata al-jannatu lil muti' walau kana 'abdan habasyiyah. Syurga untuk orang yang taat walaupun hamba abdi keturunan Habsyi hitam legam. Wan naru lil asi, dan neraka itu untuk orang yang derhaka walau kana sayyida Quraisyah, walaupun keturunan Said bangsanya Quraisy. Wallahu alam. Sebelum kita masuk sesi kedua soal jawab, diwakilkan oleh pihak Masjid Rumuda Marang melancarkan pungutan derma oleh petugas-petugas bagi dana pembangunan pendidikan Masjid Rumuda dan pengurusan Masjid Rumuda. Petugas sila bangun untuk memungut sumbangan. Mereka akan menggunakan beg berwarna ungu yang ada tulis Sekolah Rendah Islam Darul Quran seperti yang saya contohkan di hadapan, bergerak perlahan-lahan untuk memungut derma sampai ke luar sana. Bagi yang nak memberi sumbangan melalui online, akaun bank rakyat 111431004714 atas nama Masjid Rumuda. Siapa nak bayar bil elektrik sekali masjid kita, akaun TNB 22020732500510. Pelan-pelan kutip. Lagi dia tak bagi, jangan bergerak, duduk depan muka dia. Cerita alang ruh alang apa dah ubi kat itu. Nampak tak? Jangan sayang. Bukan beri ke saya, beri ke masjid. Jangan beri saya orang kaya tau. Tak habis biti lagi cek. Beri ke masjid, okey? Baik, satu baju bergambar di dalam solat, baju bergambar di luar solat. Kalau gambar yang haram dilihat, haram pakai. Gambar perempuan telanjang, gambar punggung perempuan pakai bikini atas belakang, itu haram lihat, haram pakai. Gambar yang tidak haram dilihat, nampak? Gambar yang tidak haram dilihat, okey? Gambar rimah, gambar gajah, hukumnya harus kita pakai. Kata sebagian fuqaha lah. Ada pun di dalam solat makruh. Dia gitu. Okey, dia pakai baju ada gambar gajah, kata dia pecinta haiwan lewat dia. Contoh, okey, 2 ekor gajah ada dada. Contoh, maka dia pakai dalam semayang makruh. Nah, kenapa makruh? Kerana satu hari Nabi dia semayang, dia ternampak di depannya langsir pintu yang Aisyah beli di pasar gambar burung. Okey, habis tu Nabi kata buang langsir ni kerana dia mengganggu aku di dalam solat. Pandangan itu ulama beri pandangan makruh. Apa-apa benda yang gambar-gambar tadi di dalam solat. Okey?
Jadi kalau tidak haram gambar itu dilihat, makruh pakai di dalam semayang. Okey? Kalau gambar-gambar yang haram dibaca, contoh lucah, contohnya gambar yang menyebabkan jadi fitnah, contoh gambar yang mengaibkan orang lain dan sebagainya. Okey? Bila haram kita buat, haram pakai. Okey? Kalau gambar binatang yang kecil-kecil jadi brand, jadi logo kecil dalam baju, ada setengah baju krokodil, ada kecil buaya tu. Nah, itu dimaafkan kerana kecil. Al-qalilu kal adami, benda yang kecil seperti tidak ada. Dah dimaafkan. Sebab apa? Sebab dia mengganggu orang solat. Kita pernah semayang di Masjid Putih, budak mari duduk depan kita, main jemaah. Dia pakai baju atas belakang dia ada 12 ekor anjing. Ada 3 kotak, 3 kotak, 3 kotak, 3 kotak. Dalam setiap kotak tu seekor anjing yang berlainan. Anjing keriting, anjing kembang, anjing telinga pendek, anjing telinga hidung macung. Ngaku aku bodoh duk bilang. Apakah hukum makan sutong hidup? Mohon pencerahan. Baik. Boleh tak kita makan binatang yang hidup-hidup tidak dimasak? Hukumnya kena tengok. Kalau binatang yang wajib sembelih, haram makan. Dia makan ayam seekor hidup-hidup. Nampak? Hukumnya haram. Nampak? Jin pun tembul lari takut tak tengok. Dia kata berat pada jin kata. Jin tunggu orang makan tinggal tulang baru makan. Dia makan hidup-hidup. Kalau binatang yang jenis sembelih, dia makan hidup-hidup, maknanya belum lagi mati. Haram makan. Kalau binatang yang tidak wajib sembelih, contoh binatang yang kalau mati sendiri halal. Nabi kata al-hallu maitatuhu, binatang laut yang kalau dia jadi bangkai tidak disembelih tetap halal. Kalau binatang laut seperti sotong ini makan tidak dimasak, hukumnya makruh. Ini pendapat ramai termasuk pendapat fatwa dalam mazhab Syafi'i. Bila tu? Jika tidak ada najis. Kalau ada najis yang wajib dibuang, haram makan. Okey, maksudnya bersih. Sotongnya kecil, tidak ada najis. Kalau najis pun sedikit dimaafkan. Sama macam makan ikan bilis yang kecil, dia mandi laut nampak anak bilis neting-neting atau udang-udang, pun masuk dalam mulut telang selalu. Nampak? Dua syarat boleh telang. Nombor satu, benda tu kecil. Nombor dua, tidak memudaratkan. Jangan lekat tekok dan sebagainya, haram. Okey? Jadi terjawab, kalau sotong kecil dia tak masak, dia ambil hak mentol-mentol lekat pukak tu buat makan dengan nasi kicap-kicap, hukumnya makruh saja. Faham lagi? Sunat dimasak. Apakah hukum basuh baju termasuk seluar dalam yang ada air mazi? Baik. Semua yang keluar dari kemaluan kita najis. Air kecing najis, air mazi najis, air wadi najis, darah haid najis, darah istihadah najis, darah apa benda ni nifas najis. Okey? Satu saja yang tidak najis keluar dari kemaluan, iaitu air mani. Okey? Kerana apa? Kerana air mani itu asal kejadian manusia. Kalau air mani manusia itu najis, maka kita sekarang najis kerana berasal daripada najis. Walaqad karramna bani adama, tafsirnya Allah muliakan manusia, iaitu maknanya air maninya itu suci. Nampak? Jadi kalau air mani kena pada kain, semayangnya sah. Faham lagi? Semayangnya sah. Membasuh air mani pada kain solat sunat, bukan wajib. Dia tak membatalkan solat. Jadi kita jadi makmum, kita tengok di kain Tok Imam ada air mani 3 liter di kain Tok Imam air mani, tak payah niat mufarakah. Faham? Kerana dia tidak membatalkan. Jadi kalau air mazi najis. Apa beza air mazi dengan air mani? Air mani suci, air mazi najis. Air mani keruh, air mazi jernih. Air mazi mengalir, air mani memancut. Okey? Air mazi licin, air mani kasar. Itu beza dia. Air mani tidak membatalkan wudu, air mazi membatalkan wudu. Air mazi tidak mewajibkan mandi, air mani wajib mandi. Itu beza dia.
Anak kecing tengah rumah, lepas tu dia pusing, anak berak ke tidak wajib basuh. Anak kecing atas latar, tak wajib basuh. Bila tak wajib basuh? Jika tidak ada air kecing kena latar. Itu Fiqh ni al-fahmu, faham agama. Faham lagi? Nah, dia kecing tapi air kecing tak kena latar. Duduk atas angin, congok gitu. Tak wajib basuh. Tak. Tapi adabnya bila kecing, air kecing jatuh atas latar. Fiqh Islam ini jika ada ain dia itu maka wajib basuh. Batu ain dia itu najis ainiyah. Dia ada sifat dia, iaitu warna, dia ada rasa, dia ada bau. Faham? Kena buang tiga ni. Mana-mana anak yang pergi pusing juga, kena juga air kecing, wajib basuh pula di situ. Mana-mana tempat yang anak pergi tapi tidak ada air kecing, tidak wajib basuh. Sebab tidak berpindah najis. Tak usah kata air kecing anak mutawassitah, mughallazah pun tak wajib basuh jika tidak ada najis lekat. Kita balik di rumah, kita tengok babi duduk sembang dengan anjing atas tangga rumah kita. Duduk cerita minyak naik minyak turun pun kita tak tahu. Babi duduk buang dengan anjing 2 ekor. Kita pun lari balik, dia pun lari tengok kita. Lek atas tangga rumah kita. Kita pergi hunggah tengok, tak ada tai, tak ada najis, tak ada bulu, tak ada kecing, tak ada peluh, tak ada lendir, tak ada liur, tak wajib basuh. Faham? Yang wajib basuh ada sedikit kena najis. Faham lagi? Jadi hak anak kita kat mana kena najis, kat situ wajib basuh. Kat mana tak kena najis, kat situ tak wajib basuh. Nak basuh juga boleh. Soalan seterusnya, sekarang penuh dengan program maksiat, bantahan tidak dilayan, ramai orang mendiamkan diri. Guana keadaan mereka itu, orang yang tahu wajib bersuara. Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Barang siapa tahu suatu benda mungkar, kita rakyat dia tak apa, tulis dalam Instagram. Tak marah kata benda ni haram, jangan diam. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dengan nak tulis pun tak ada Facebook, nak tulis pun tak takut dianiaya orang, maka benci di dalam hati wajib. Wadzalika ad'aful iman. Benci dalam hati saja adalah iman yang paling lemah. Ada orang yang ada kuasa, dia diam juga kerana sayang kepada duit, sayang pada gaji, sayang pada kuasa, sayang pada pangkat, sayang pada dunia. Dia pun mendiamkan kemungkaran. Dia tahu mana benar, mana batil, dia bersama, dia mendiamkan juga, tidak menyokong kebaikan. Kenapa? Nak jaga dunia dia. Maka dia makan api neraka. Jangan main-main. Untuk guru ke, siapa sekalipun, ustaz ke apa ke, orang yang tahu benda haram, dia diam kerana sayang dunia dia, dia makan api neraka. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim ilan nar. Orang-orang yang tahu halal haram, tapi dia mendiamkannya, menyembunyikannya kerana menukarkan dengan dunia yang sedikit. Sebenarnya dia makan dalam perut dia api neraka. Sebab tu dalam nak menyampaikan kebenaran, nak menegakkan Islam, jangan takut kepada siapa pun. Yang kita perlu takut Allah. Wala takhshawun nas wakhshawni. Jangan takut manusia, takutlah kepada aku, kata Allah. Soalan seterusnya, bolehkah orang laki-laki memakai tasbih pada leher? Bukankah sama dengan Sami Buddha? Tak puas hati pakai tasbih pula. Okey. Tasbih ni zaman Nabi ada dah, tapi tidaklah sempurna di zaman kita ini. Zaman kita comel ikatan ni. Zaman Nabi sebahagian sahabat, tidak ramai, dia mencucuk-cucukkan butir dan batu pada benang-benang. Itu saja riwayat hadis yang sampai pada kita. Kita comel ini dah, ikat 33, ada ikat 11, ada ikat 10. Paling banyak di Malaysia ni 99. Betul tak? Kerana apa? Kerana Nabi kata barang siapa yang kata subhanallah salasan wa salasin
Alhamdulillah salasan wa salasin, Allahu akbar salasan wa salasin, 33 99. Betul tak? Sini ada juga sebeh 7,000. Tak ada juga. Kita pergi Indonesia macam-macam ada. Pergi di Cirebon, pergi di Jawa Tengah, pergi di Jogja, pergi di Banten, pergi sampai ke Solo, pergi sampai ke Surabaya. Pergi kedai tasbih, dia kata nak 30,000, 7,000, 1,000. Faham? Kenapa tak? Naik seguni tasbih. Rupanya dia ni tasbih orang banyak-banyak. Nak? Kita 100 lah. Tu pun dah habis 100. Faham tak? Baru 3 subhanallah, tengok renang berirama. Tak pula dah. Nak tengok punggung saja tubik ku air 7 hati punggung. Jadi lepas daripada dia tasbih subhanallah, dia sakut tekuk. Okey. Ulama-ulama berselisih dalam soal ini. Pada pihak yang mengharuskannya ialah jangan niat sebagai zinah seperti perhiasan perempuan. Hanyalah sekadar alat untuk memudahkan beribadah dan bukan digantung di leher untuk berhias ataupun meniru budaya orang kafir sekadar mudah nak mencapai bila perlu dan benda itu tidak jatuh. Hukumnya harus. Itu ada pandangan yang membolehkan. Bila ada khilaf tak payah bala. Kita duduk kutuk-kutuk orang. Betul tak? Amalkan benda yang jelas, benda yang mungkar, benda yang haram. Faham? Kita nak dakwah ni, nak amal ma'ruf nahi mungkar, kena faham makna mungkar. Apa mungkar? Ma haruma bi ijma'in. Benda yang haram dengan ijma'. Kalau bab main catur tak masuk lagi mencegah kemungkaran. Kerana catur khilaf ulama, ada kata haram, ada kata tidak haram. Jadi bila ada khilaf tak masuk benda mungkar. Kalau mungkar ma haruma bi ijma', benda yang haram dengan ijma' ulama. Faham? Judi, mendedahkan aurat, riba, itu benda mungkar. Okey? Dah kita dak sedap anak katung-katung tekak dah sah katung bola poket. Faham lagi? Bila ada khilaf dia menjadi rahmat bagi kita. Soalan seterusnya, lepas ambil air semayang tubik darah dalam mulut, adakah wuduk saya batal atau tidak? Dengar baik-baik orang muda. Yang membatalkan wuduk 4 perkara saja. Hak lain tak usah tanya dah. Faham tak lagi? Tak payah tanya. Muhafal 4 ni saja yang batal. Nombor 1, keluar suatu dari kemaluan depan atau belakang. Nombor 2, hilang akal dengan sebab tidur, pitam dan pengsan. Nombor 3, sentuh kemaluan depan belakang dengan tapak tangan. Nombor 4, sentuh kulit dengan kulit laki-laki dan perempuan yang sah nikah. Faham? Lain pada ni tidak batal. Keluar darah kop mulut tidak batal. Yang batal keluar daripada kemaluan depan atau belakang. Khuruju syai' min sabilaini. Fatul qari. Keluar suatu dari kemaluan depan atau belakang. Keluar kok lain tidak batal. Keluar darah dari mata tidak batal. Keluar darah dari hidung tidak batal. Keluar darah dari gusi tidak batal. Keluar darah dari telinga tidak batal. Keluar darah daripada ezah lori tidak batal. Keluar darah daripada dagu tidak batal. Jadi lengah dok main tidak batal. Hak batal aja mengaji. Hak tak batal jawab sendirilah. Faham? Keluar dari kemaluan saja batal. Okey? Sekarang banyak pertembungan ustaz-ustaz macam-macam. Jadi pening masyarakat. Nak sesat gua ni. Sesat tengok lagu mana. Kalau awak menggunakan internet mudah sesatnya. Pergi ke www Mufti Terengganu. Tulis masalah, dia jawab. Sesat masalah. Faham lagi? Hak ni kata boleh semayang atas kubur, tu kata bid'ah. Hak ni kata haram berdoa di kubur, hak ni kata boleh. Pening masyarakat. Pergi ke website, laman web Mufti Negeri Terengganu. Dia keluar jawapan, selesai masalah. Tak payah ikut ustaz ni, tak payah ikut ustaz tu. Jelas lagi? Kan mudah. Faham? Ni saja-saja ada mufti, mudah kita tanya.
Dulu hak kena pergi khabar tajabak. Nolak ni tabang ni mutu mampu kerah. Faham? Lain ni duduk atas meja. Tek mufti Terengganu, mufti Negeri Sembilan, mufti Selangor, mufti Pahang. Sila jawab. Faham? Hak dia jawab dah, boleh tengok. Betul tak? Dia tak ada masuk belah mana-mana. Okey. Habis nak kena ajar. Tohok putih rokok depan perkerangan masjid. Bubuh hidung dia malah. Tohok kena tahu siapa lah, benda kotor. Faham? Kita kena jaga dengar baik-baik. Wajib dahulukan kebersihan masjid dari rumah sendiri. Ramai kau tak faham tu. Faham lagi? Kita ambil satu kotoran, kita tohok dalam rumah kita, makruh. Kita ambil kotoran yang sama, tohok dalam masjid, haram. Itu maksudnya wajib lebih jaga masjid dari rumah sendiri. Jangan main-main. Kita semayang tak tubik inguh, kita pun seng atas latar rumah kita, makruh. Kita seng di dinding masjid, haram. Faham? Kena faham masjid, kena jaga betul-betul. Nah, budak-budak tak apalah, dia tak tahu kala budak-budak. Budak-budak. Tengok kita dulu zaman budak-budak main tikam. Niak siap judi tu. Kan tikam tu kan siap. Judi tu gantung di dinding surga. Di dinding surga gantung padahal judi. Nah, orang duk mayang kita duk siap atas tu. Zaman budak-budak. Turun tu siap berlari berapa semua lagi. Lalah tak boleh dia masuk Islam, semua dimaafkan oleh Allah. 70 tahun umur, tidak semayang 70 tahun, minum arak 70 tahun, berjudi 70 tahun, berzina 70 tahun, masuk Islam, habis Tuhan ampun dah, tak payah qada. Faham? Yang wajib qada hak dia dengan manusia. Dalam kafir dia hutang orang 100, lepas masuk Islam wajib juga bayar 100. Tu kena faham tu. Ada pun hutang dengan Allah, selesai. Faham? Kewajipan yang mendatang wajib. Wajiblah dia pergi haji kalau dia ada duit. Wajiblah dia solat 5 waktu. Wajiblah Ramadan puasa pula. Okey, hak lepas dimaafkan. Okey, tak wajib qada. Orang yang murtad 3 tahun keluar Islam, menyesal Islam, menyesal Islam, menyesal Al-Quran, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu tanya orang yang tahu, jangan tanya orang sama-sama tak tahu. Faham? Kalau di Gaza saja mati syahid dah, kalau di perang Badar syahid ke tak? Perang Uhud di Madinah syahid ke tak? Nah, perang di Syria syahid ke tak? Syahid ni di mana-mana, nak mati memperjuangkan agama, dibunuh oleh tentera musuh-musuh Allah. Faham? Itu syahid di mana-mana saja boleh berlaku. Okey? Bukan di Gaza. Di Gaza pun mati, yang mati katak pun ramai. Duduk di Gaza, minum arak, tidak semayang dan sebagainya. Dia tidak ada pun seorang ulama yang kata syahid hanya pada negeri tertentu. Tidak. Syahid di mana-mana, tidak ada kait dengan zaman, tidak ada kait dengan tempat. Soalan seterusnya, kalau kita baca surah Al-Mulk, amalan orang tua, kita sedekah pada orang tua kita, adakah ianya akan menjadi peneman pahala orang tua kita nanti dengan kita? Adakah kita harus baca 2 kali, untuk 2 kali, untuk 2 kali, untuk orang tua, untuk kita? Baik. Jumhur ulama berkata boleh kita hadiahkan bacaan pahala Al-Quran, bacaan pahala Al-Quran kepada orang yang masih hidup atau yang telah mati. Itu pandangan jumhur ulama. Okey? Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki, nak berfaedah bacaannya kepada orang yang telah mati. Dalam mazhab Syafi'i 2 kaul. Faham lagi? Bermakna 4 mazhab sampai faedahnya kepada mayat dapat rahmat dengan izin Allah. Faham lagi? Itu masalah turun rahmat. Tapi kalau kita kata Allahumma ja'al sawaba ma qara'na min suratil Fatihah ila fulan ibnu fulan, kata Dr. Wahbah Zuhaili, yasilu sawabuha ilal mayyit sawa'un kana ba'idan minal qabri am qariba. Sampai insya-Allah kepada mayat tadi pahalanya walaupun kita duduk jauh dari kubur atau dekat dengan kubur si mati. Itu masalah menghadiahkan pahala bacaan Quran. Faham lagi? Kalau bukan masalah menghadiahkan bacaan, ialah turun rahmat.
Kerana bila kita baca Quran, di situ turun rahmat. Kita baca Quran dekat mayat, mudah-mudahan mayat juga dapat menumpang rahmat yang turun tempat Quran dibaca. Kita baca kat orang maidang patah atau wakah, insya-Allah turun rahmat patah. Mudah-mudahan maidang 4 orang tu dapat juga rahmat. Kenapa? Kerana dia duduk berdekatan dengan Quran dibaca. Faham tak lagi? Jadi kalau kita duduk di rumah, ayah kita dia ada di kubur, kita duduk di rumah rumuta, ayah kita kubur keluluk. Faham? Kalau kita baca di rumah, ayah kita dapat dah rahmat? Taklah dapat rahmat. Cuma dapat pahala anak-anak keturunan dia melakukan turunan dia melakukan amalan, elokkan memukul muka. Kalau jenis pukul muka, pakailah pelindung muka supaya kita tak masuk dalam larangan hadis. Jangan pukul muka. Okey. Bila kita dibenarkan memukul, hendaklah memukul itu dengan adab. Contoh, kita dibenarkan memukul apa benda ni anak. Maka adab-adab memukul, nombor 1, jangan pukul muka. Nombor 2, jangan pukul kemaluan. Nombor 3, jangan pukul yang mematah. Yang ketiga, yang keempat, meluka. Yang kelima, menenggalkan parut. Faham? Yang keenam, tujuan memukul supaya dia sakit. Tak boleh. Faham? Bila tujuan nak supaya dia sakit, kita akan pukul sehabis kuat. Naklah niat memukul kerana 2 perkara. Pertama, supaya dia sedar dia melakukan kesalahan. Yang kedua, kerana mendidik. Saya ada di Aceh, orang minum arak di Aceh dipukul 40 pukulan. Perlahan. Budak-budak gini boleh, tak ada masalah. Duduk tak gini, peh slow sangat, dan dia insaf. Kerana apa? Malu orang melihat, rasa sedar melakukan kesalahan. Faham? Kita ni dalam jis sekali siah tu tidur nerak 3 bulan. Kulit punggung lekat di rotang. Kenapa tu? Soalan seterusnya. Uri atau tembuni sebelum tanam wajib basuh ke tak? Tidak wajib basuh, harus kita basuh, dan kalau niat bersih sunat kita basuh. Okey? Soalan seterusnya. Apakah hukum makan minum di dalam tandas? Boleh jika dia terkurung di dalam tandas. Nampak dia terkurung dalam tandas. Okey, dia masuk dalam tandas berok. Bini dia ingat dia tak tahu dah balik kerja lagi, padahal dia balik di kerja nak berok. Jambang ni jabat rosak. Bini dia nak pergi ke mama, orang makan pulut 3 hari. Bini dia pun selok keluar. 3 hari duduk dalam jambang. Dah molek pisang ada 2 sikap. Faham tak? Makan dalam jambang haru. Tu orang terkurung. Dah, bukan terkurung, memang jenis makan dalam jambang makruh. Huduh benar makan dalam jambang. Dah, atas masuk, bawah tubik. Prong preng. Tak molek. Bercakap-cakap pun Nabi larang. Nampak? Nabi kata Allah murka 2 orang yang berbual ketika qada hajat. Isteri dalam iddah boleh tak keluar pergi atas anak sekolah, beli keperluan rumah? Isteri dalam iddah, dia tak khabar iddah apa? Baiklah, umum. Iddah ada 2, iddah wafat, iddah hidup. Kenapa iddah? Kerana berlakunya perceraian. Iddah tu apa? Bahasa Arab indatu marbutah, daripada kataan adadun ma'dudun. Mana bilangan. Iddah ialah hitungan hari atau bilangan atau jumlah hari yang perlu ditunggu oleh isteri yang diceraikan sebelum berkahwin dengan suami yang lain. Itu iddah. Bahasa Arab iddah. Tergantung iddah. Tak apa kita pakai iddah pun tak apa. Okey. Jadi iddah ada 2. Cerai ni ada 2, cerai hidup, cerai mati. Cerai hidup ni gimana? Suami hidup, isteri hidup. Cuma mati akal, jadi perceraian. Faham tak lagi? Suami kata aku ceraikan kamu dengan 1 talak. Tu panggil cerai hidup. Isteri beriddah. Baik, dalam masalah cerai hidup, isteri boleh keluar rumah.
Yang isteri tak boleh keluar rumah ialah cerai mati. Faham lagi? Suami mati, panggil cerai mati. Faham? Tinggal isteri, betul tak? Maka bila kita ni ada isteri, nampak? Bila kita mati, Allah kata wa yazaruna azwaja, dan ada meninggalkan isteri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Kita ni suami mati, faham lagi? Contohlah, molek bini kita mati dulu, tapi tak apalah kalau kita mati dulu. Wa yazaruna azwaja, ada isteri, faham? Maka isteri kita tu kena beriddah 4 bulan 10 hari. 4 bulan tu, kalau bulan tu 30, 120, capur 10, 130. Kalau cerai hidup hanya wajib satu perkara, iddah. Kalau cerai mati, suami mati, 2 perkara, iddah dan ihdad. Iddah menunggu masa, ihdad berkabung. Nampak? Apa makna berkabung? Menunjukkan rasa sedih dengan tidak memakai pakaian cantik, tidak berhias, tidak berwangi, tidak bergembira dan tidak keluar rumah. 4 bulan 10 hari. Ni ramai dah orang dah ikut dia ni. Banyak dah berlaku dia ni. Betul tak? Tok laki mati baru 2 minggu, bini hidup pasal minggu dah. Faham lagi? Nah. Kenapa? Kerana tidak belajar agama. Harta banyak, kereta 2 hotel lah pakai. Tidak belajar agama, tak ada masalah. Mu langgar, mu tanggung, gitu saja. Ustaz ni tak boleh paksa orang ikut, dia menyampaikan saja. Mu tak suka sudah, betul tak? Gitu saja. Maka kalau cerai mati, isteri tak boleh keluar rumah. Tapi kalau kerana darurah, boleh keluar. Yang kata tak boleh keluar rumah ini benda yang pilihan. Kita boleh pilih nak keluar boleh, tak keluar pun tak apa, wajib tak keluar. Contoh, diharamkan perempuan dalam edah wafat keluar tengok anak bertunang, pergi rumah orang bersanding, tengok orang temu nyatu, tengok pok saudara sunat semula, faham? Tengok benda lagi, tengok orang kasih sayang macam-macam ke anda lah, permainan ke apa ke, shopping ke apa, tak boleh dah. Tapi kalau perlu boleh. Contoh perlu, tidak ada orang nak suruh beli beras, beli ikan, beli lauk nak makan, maka yang mati laki tadi boleh keluar rumah pergi beli. Faham? Lagi yang perlu berobat. Faham? Sakit gigi, nak cabut gigi, boleh keluar pergi klinik, naik bas, naik taksi. Faham? Kerana apa? Kerana orang tak mari cabut di rumah. Faham? Orang mari jual ikan, dia duduk luar pagar dan sebagainya. Faham? Lagi boleh keluar, rumah terbakar. Boleh lah keluar. Faham? Lama bomba kata keluar kakak, tak boleh. Dalam ihdad. Mapulah mu situ sekok. Faham lagi? Bolehlah selamat nyawa. Soalan seterusnya. Apakah hukum masa ustaz ngajar ada orang tidur? Komandan dia nak tidur. Faham? Orang hendak tidur ramai lagi. Betul tak? Kita nak semayang. Okey, kita nak semayang Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang bang zuhur, okey, tapi mengantuk sangat. Maka kata ulama sunat tidur dulu. Nampak? Semayang boleh tidur, tinggal dulu semayang, padahal menyembah Allah besar dah semayang. Tidur dulu. Bila tidur dulu? Jika dia zon bangun di dalam waktu. Kerana apa? Kerana kalau kita semayang juga, kita tidak khusyuk, hangat mengantuk. Faham? Apa tujuan semayang? Akimi solata li zikri. Dirikan solat untuk kamu ingat kepadaku, kata Allah. Dah mudah hanyut itu nak ingat mana? Faham? Baik mu selesai dulu tidur, kemudian bangun, segar, semayang, baru ingat aku. Tak. Jadi kalau dalam majlis ni ada orang mengantuk sangat, tidur lah. Tapi janganlah baring gitu. Faham? Kaki buah tak tekuk duk bila. Jangan gitu, faham? Adakah dikira menambah rukun? Okey. Sebelum kita berdiri dalam duduk istirahat, naik daripada rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua. Okey, dia panggil duduk istirahat. Okey, bacanya tasbih sebanyak 10 kali. Hukumnya harus. Kerana di situ tempat orang membaca tasbih. Faham? Walaupun tempat itu sekejap saja. Faham? Sama macam i'tidal. I'tidal ini rukun pandok, rukun pendek.
Tapi ketika membaca kunut dia jadi panjang. Hukumnya harus kerana beribadah. Okey? Tak ada masalah. Berdosa atau tidak terlihat kemaluan orang? Tak ada kerja. Kalau mu tengok sengaja, berdosa. Tidak sengaja, tidak berdosa. Tapi wajib kena pejam mata dengan segera. Jangan pejam sebelah, buka sebelah. Faham tak ni? Kenapa tak? Dulu lah. Ini kurang dah rasa. Adik marang ni tak tahulah. Kalau adik ladang waktu buruk dulu 80-an. Ada lagi orang tua yang berok patah. Sini ada tak? Ada lagi? Ada lagi. Komang sepanjang. Bukan tak boleh, boleh. Tapi Rasulullah pun zaman dulu dia tak banyak kan tak ada tanda. Faham? Tapi Nabi menjauh. Dalam kitab-kitab hadis, kitab Nailul Autar, sebelum salam sampai nak buang air, Nabi menjauh. Dan sahabat-sahabat Nabi duduk setapak tu 15 orang, Nabi pergi jalan jauh. Siapa orang tak nampak dah, dia duduk buang air. Boleh, maknanya berok patah tu boleh. Faham tak lagi? Tapi yang masalahnya tepat orang lalu. Dia pula dia tak tutup kemaluan, dia tutup kepala dia. Dia duduk tengok, dia tutup kepala dengan kain gitu. Punggung ni macam mesenyo tu baik ke bawah. Faham lagi? Paling bukan aurat, tutup bawah biar kain tu jatuh atas tanah, atas pasir, bukan kotor. Faham? Kemudian pula najis tu kena gali. Bila kita tak gali, masuk dalam larangan hadis, buang air pada laluan manusia. Hukumnya haram. Laluan orang haram kita berok. Kalau lalu mak tu yang berok pukul 5 pagi orang tak nampak dah. Pukul 7 lariang bersama YB. YB tinggi-tinggi. Faham tak? Nampak tak? Jeng. Punah terus kasut. Perek tu bakal teruk terus. Dah tu biasa. Ini komang. Bukan tak boleh. Ada banyak berlaku Nabi dalam sahabat di padang pasir. Faham? Bukan dalam tandas yang dibina tak. Tapi menjauh dan digali kambuh. Tiru perangai penyu tu kambuh. Ni dok kita jogging ni jeng. Faham? Nampak? Nak balik undur balik belakang ada kau. Faham? Jadi dengan kita berok duduk situ. Dulu ladang ada 80 orang tua-tua. Malu orang luar tengok komang. Kalau gelap lain cerah dah. Orang putih duduk perimula. Orang putih dia bangun pagi, dia tengok matahari naik. Tengok bawah tu. Bini dia duduk angin seperang. Tengok patah. Oh my God! Nampak kejut. Kejut tengok. Laki dia kata, wah, turtle. Nampak? Penyu. Faham? Ada penyu. Faham? Mujur tak tembok. Soalan seterusnya. Jadi kalau tengok mata talih lain. Okey? Apakah yang dikatakan wakaf? Wakaf ni makna kita berhenti. Sebab tu kalau kita jalan-jalan lengah, kita berhenti atas wakaf. Tergantung, betul tak? Wakaf tu asalnya bahasa Arab, tempat berhenti. Sebab tu kalau ngaji Quran, sini kena wakaf. Wakaf mana pula? Berhenti. Wakaf bahasa Arab, Melayu berhenti. Jadi kita ni ada tanah. Faham? Kita ada tanah. Faham lagi? Aku wakafkan tanah ini menjadi masjid kerana Allah. Bila dia kata begitu, maknanya sudah terhentilah milik dia, jadilah milik Allah sampai kiamat. Tak boleh dah jual beli. Itu makna berhenti milik. Faham? Faham? Jadi kita tak boleh jual beli. Jadi wakaf jaga molek, buat surat jabat agama. Kasar ramah dah. Ayah wakaf, toki wakaf, tok wakaf. Bila ayah mati, anak jual. Anak tahu ayah wakaf, tapi bitih bang minyak Nah. Tahu tak? Jual haram, berdosa anak. Ayah tak berdosa dah. Soalan seterusnya. Apakah hukum menghina orang pakai serban jubah? Jangan. Jangan hina orang pakai serban jubah, jangan. Kita pakai topi sudu, tulis Bosco. Okey? Tak pakai serban. Ni tok guru ke apa?
Kita tengok orang pakai serban, kita tengok orang pakai sunnah Nabi, kita rasa kasih. Sebab ni pakaian Rasulullah. Aku topi sudu, tua bunga, baju metalika, tapi aku kasih orang ni. Sebab dia pakai pakaian kekasihku Rasulullah. Orang ni dapat syurga. Kau topi sudu. Tu kelebihan kasih pada orang yang pakai sunnah. Faham? Dan kalau kita beci, bayang, tak payah lah. Betul tak? Kita pakai blouse, pakai jaket, kita pakai moden, tapi kita kasih pada pakaian-pakaian sunnah, walaupun kita tak pakai, ada kelebihan di akhirat. Betul tak? Soalan seterusnya, bagaimana seseorang itu boleh tersasul? Apakah sebabnya? Tersasul apa? Tersasul ni tersilap. Tersilap apa? Cakap, tersilap tulis, tersilap jalan, tersilap tekan minyak, kan banyak. Tersilap bubuh minyak. Nampak? Patut bubuh minyak, petrol bubuh minyak di sini. Tersasul. Faham? Terlebih cakap, terkurang, itu semua tersasul. Tersasul benda ni. Hidup Israel. Jangan politik. Biasalah muidah tu siasa tersalah. Betul tak? Biasalah tersalah. Sebab kadang-kadang tersalah itu juga mengaibkan dia lagu tu. Apakah contoh orang yang boleh jadi kafir? Allah Rabbi. Kafir ini boleh jadi dengan 3 sebab. Satu, hati. Nampak? Dia beriktikad yang kufur. Contoh, dia beriktikad Tuhan itu ada 2, kufur dia. Dia percaya dalam hati dia Allah itu zalim, kufur dia. Faham lagi? Satu lagi dengan perbuatan, seperti menyembah berhala. Menunduk hormat kepada berhala dan sebagainya. Itu kafir. Sujud bagi manusia, itu kafir. Okey? Atau dengan perkataan. Banyak sekarang berlaku kafir dengan perkataan. Antaranya ialah menafikan yang wajib dengan ijma'. Contoh, dia mengatakan solat 5 waktu itu tidak wajib, kafir. Contoh, mengatakan tidak wajib menutup aurat secara umum, kafir. Kalau cara juz'iyah ada khilaf ulama'. Okey? Ingat ramai ni orang dia menghalalkan, dia kata tak wajib sebenarnya tutup aurat, kafir. Nampak? Dan mempersendakan Nabi, condemn Nabi, menghina Rasulullah, menghina sahabat, dosa besar. Hina Nabi, kafir. Maki Allah, maki Nabi, kafir. Nampak? Sungguh. Dalam syarah Fiqhul Akbar, man sabballah atau sabban Nabi faqad kafara. Orang yang maki Allah, maki Nabi, kafir. Mengatakan tidak wajib benda yang wajib dalam Quran, kita tak wajib ikut dah Quran ni, kafir laknatullah. Bila sudah kafir, haram ditanam kubur orang Islam. Tak kira siapa, anak siapa sekalipun, hebat mana pangkatmu, bila sudah kubur, haram tanam kubur Islam. Nampak? Dalam kitab fiqh haram tanam, dan tidak disemayangkan jenazah. Nampak? Ingat? Bukan yang sudah kafir, yang munafik. Orang munafik, dia pura-pura je Islam. Nama Islam, keturunan. Orang munafik ni orang apa? Orang Islam. Nampak? Allah Ta'ala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu semayang seorang pun di kalangan mereka itu munafik yang mati dulu kini selamanya. Jangan semayang. Wala takum ala qabri. Jangan berdiri berdoa di atas kubur. Jelas lagi? Tu. Tapi orang lain ni dia tak takut. Dia tak takut. Kenapa dia tak takut? Kerana dia tidak ada iman. Dia nak datang pun iman dulu. Al-iman uriyan wa libasuhu taqwa. Iman itu sendirian, pakaian dia takwa. Wazinatuhul haya, aksesori dia, perhiasan dia sifat malu. Wa samaratuhul ilmu menjadi buah-buah bagi iman. Tidak ada percaya, tidak ada takut.
Budak yang percaya di hujung pokok itu ada hatu, dia datang rasa takut nak lalu. Budak yang tidak percaya, tidak datang rasa takut nak lalu. Jadi siapa yang takut bercakap mengarut? Orang yang beriman. Dan ni ramai ada orang cakap ngarut dengan abang tadi. Nak maki dia tu, carut dia tu tak. Kenapa dia cakap itu? Kerana dia bukan orang beriman. Dia dalil orang beriman, dia bercakap yang baik. Siapa kata? Nabi kata. Nabi kata ke mana? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa beriman dengan Allah, percaya dengan hari kiamat, dia cakap yang baik. Nampak? Soalan seterusnya. Kenapa orang munafik lebih baik? Kenapa orang munafik lebih baik? Kenapa orang munafik lebih baik? Soalan payah. Dia tulis soalan payah. Siap dia lemenit tu. Bagus dia ni. Ni kali pertama tahniah. Soalan lemenit. Ada bendera Malaysia Palestin Terengganu dalam. Mau ambil gambar lagi. Buat dalam TikTok. Buat dalam TikTok. Banyak. Orang kafir buat baik, banyak tolong orang, sedekah, Allah akan balas dalam dunia seperti panjang umur, murah rezeki. Tapi ustaz ada kata orang Islam yang sedekah Tuhan tak balas lagi di dunia, Tuhan balas di akhirat. Soalannya macam mana boleh terjadi murah rezeki itu sedangkan sedekah itu Tuhan balas di akhirat? Baik. Dia kata orang kafir yang buat baik, contoh bersedekah, dibalas di dalam dunia. Orang Islam yang bersedekah dibalas di akhirat. Faham lagi? Dan macam mana pula dia katakan sedekah itu memanjangkan umur? Dengar baik-baik. Maksud dibalas di akhirat ialah tidak semestinya dibalas di dunia. Maknanya orang Islam yang berbuat baik ada kalanya sudah dapat kebaikan itu dibalas di dunia. Cuma balasan yang pasti sememangnya di akhirat. Tidak semua orang Islam yang beramal mendapat balasan kebaikan dalam dunia. Faham? Sebahagian orang Islam sudah dapat kebaikannya di dalam dunia. Nampak? Itu maksud dia. Ada pun orang kafir tidak lagi ada balasan baik selepas mati, semua dibalas baik itu di dalam dunia. Jadi jelas. Soalan seterusnya. Soalan kibar. Kita menguap ketika memakai mask. Adakah dikira tidak menutup mulut dan syaitan akan masuk tidak dalam mulut kita itu? Baik. Dia kata kita pakai mask COVID. Faham? Kan sunat kalau menguap tutup mulut. Dah kita tutup dah dengan mask, syaitan boleh masuk ke tak? Faham lagi? Bijak dia kaji syaitan. Nabi kata iza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu ala fihi fa inna syaitan yadkhulu atau kama qala. Apabila salah seorang kamu menguap, maka hendaklah diletakkan tangannya pada mulut kerana syaitan itu akan masuk. Maknanya faham pada hadis ini, bila kita letakkan tangan begini maka syaitan tidak masuk. Faham lagi? Apa hukum letak tangan? Hukumnya sunat, bukan wajib. Okey? Baik, dah kita pakai mask dah. Kita ada mask dah gini kan? Syaitan masuk ke tak? Pendapat yang pertama. Lasir tak disebut dalam hadis. Yang disebut dalam hadis pintu. Bila pintu sudah ditutup, dia lari. Dia tak boleh masuk dalam rumah. Kalau kita tak baca bismillah, kita makan, dia masuk makan bersama. Kalau dia nak masuk ke dekat kuasa syaitan nak masuk tu, membaca Yasin dia masuk lagi. Tapi oleh yang membaca bismillah sesuai dengan sunnah, maka kelebihannya syaitan tunduk, tidak masuk. Faham? Jadi sebaiknya keluar pada khilaf, walaupun tutup dengan mask, buat juga Nabi suruh wal yadahu ada fi, hantarkan tangan ke atas mulutnya. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya ditulis itu.
Kalau pegang Quran tanpa wudu hukumnya haram dan berdosa, walaupun pakai sarung tangan atau berlapik. Tapi macam mana kalau terpaksa pegang Quran demi menyelamatkan Quran dari kena air banjir? Bagus soalan. La yamassuhu illa mutahharun. Pak mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali wajib pegang Quran ini orang yang suci. Okey. Soalannya kalau Quran itu jatuh nak lenyek di lori. Faham? Kita jalan kaki, orang naik motosikal jatuh Quran. Dia tak sedar. Tadi kalau kita dah angkat, lori mari lenyek, hina Quran. Betul tak? Ulama sudah jawab dalam kitab-kitab fiqh, pada ketika darurah boleh kita pegang. Letakkan tempat yang selamat, pergi. Faham? Jadi terjawab dah. Ketika aman wajib bersuci. Ketika darurah tidak ada pilihan, selamatkan Quran dulu. Nampak? Jangan balik ambil wudu. Nak tunjuk lebam. Faham? Tu bodoh namanya. Faham? Mari tengok acul buh Quran lenyek di lori. Faham? Sama macam orang puang. Kita boleh tak sentuh anak dara orang? Tak boleh tak? Dah kalau dia lemah. Itu darurah. Konsep darurah. Faham? Ad-darurah tubihul mahzurah. Pegang tangan orang puang haram. Bukan mahram kita, betul tak? Tapi ad-darurah ketika tidak ada pilihan. Darurah maknanya situasi yang tak boleh memilih. Tubihul mahzurah, dia mengharuskan apa yang dilarang. Nampak? Kita lalu kok sungai, kok laut, opang. Tolong lemah. Kita kata tak apa, saya balik ambil sarung tangan tu. Mampu kerah kawan tu. Dah, selamat dulu ambil bubuh. Peluk pun boleh. Dia lemah, kita berenang, takkan nak pegang tangan gitu. Peluk ke belakang ni, pauk. Muka jangan tengok tak kita. Faham? Kaki dia pegang kita, dua-dua orang mampu kerah. Ingat orang lemah, ambil ke belakang. Dia duduk dalam air, kita sauk ke belakang muka dia ni, tekuk ni. Muka dia sini, tengok tak kena. Faham tak lagi? Baru boleh berenang. Wak pergi ke darat, gini. Faham? Jangan pauk gini, macam nak tiung gitu. Faham? Dua-dua lemah lagi. Faham? Jadi itu peluk tak? Peluk tak? Boleh peluk, walaupun dia mandi lanjang. Faham? Darurah. Duduk peluk-peluk atas rezek tu. Darurah tu. Mungkin lemah. Tak? Dia nak pergi atas hospital. Soalan seterusnya, apakah hukum jual barang curi, beli barang curi? Haram. Barang yang nak, dia syarat sah jual beli, dia mestilah pemilik. Tak, kita nak beli barang itu dari pemilik. Malik dia panggil, pemilik. Okey? Yang betul, yang sah. Kalau bukan pemilik, mesti dengan izin, dengan wakil. Faham? Jadi kalau curi bukan pemilik. Tak, haram curi, haram. Jadi harganya berlanjutan jadi haram semua. Tukar nasab. Kan Nabi kata tukar nasab. Bela boleh, bela lah. Faham? Anak luar nikah ke, anak nikah dalang ke, boleh bela. Anak angkat ke, boleh bela. Anak angkat ke, boleh bela. Anak angkat pakai gelang atas tiga tujuan. Tujuan menyombongkan diri, mengikut jadi orang perempuan, atau berhias seperti perempuan. Tak boleh. Faham? Kerana apa? Kalau niat ikut perhiasan wanita, dilaknat. Nabi kata la'anallahu rijala yatashabbahuna yalbasuna zinatan nisa. Nabi kata Allah laknat orang laki-laki pakai perhiasan perempuan. Nah, kalau berubah boleh. Kerana bila dah ada masalah kesihatan, Nabi kata tadawau. Cuma wala tatadawau binajisin. Berobatlah, jangan berobat dengan yang najis. Faham? Apakah hukum orang perempuan berada di kuburan ketika jenazah hendak ditanam? Orang perempuan makruh ikut jenazah ke kubur. Orang perempuan harus ziarah kubur. Dia lain-lain tu. Ziarah kubur harus, atau mayat ke kubur makruh. Ada beza tak?
Atau mayat ke kubur, hari mayat ditanam. Ramai-ramai tu makruh. Nak tengok dari jauh, jangan campur. Okey? Ada pun ziarah kubur tak ada dah, tanang dah. Pagi tanang dah mak, petang ajak adik pergi ziarah kubur mak, harus. Boleh. Okey? Buat yang boleh lah, jangan buat yang makruh. Tak? Ni orang dah lah nak usung, kanda berat lagi. Nak lakah pula dengan menesang banyak. Dia dengan mulut gicu 3-4 orang janda duduk depan kubur. Tengok ke dia masuk dalam lubang habis orang. Lagi. Tak. Mayat bangun mula kambuh. Soalan seterusnya sikit lagi. Kita berhenti pukul 10. Boleh pukul 10. Lama tak panggil pun. Pak Kobik tu tunggu kok kau panggil tak panggil pak hari ni. Apa hukum orang yang tak minat majlis ilmu? Orang yang tak suka ilmu tak dapat ilmu tu je. Betul tak? Orang suka dapat ilmu, tak dapat banyak dapat sikit, tak dapat langsung dapat keberkatan duduk. Kerana majlis ilmu itu datang malaikat lekong turun rahmat, datang sakinah ketenangan dalam hidup dia. Faham? Orang lain jadi rosak akidah, dia jadi molek lagi. Mana? Berkat cah kamu. Jadi kalau tak minat tak dapat ilmu lah. Nah, bila tak ada ilmu samalah macam kita naik motosikal, kita buang lampu depan, buku belakang. Nah, kalau dah hari ni belanggar malah lusa. Dia gitu. Gitulah orang yang tidak ada pengetahuan. Ilmu ini cahaya. Sama macam kita masuk dalam rumah, kita buka switch, lah nyala, nampak habis barang dalam rumah. Kerana apa nampak? Kerana ada cahaya. Cahaya tu ilmu. Dengan ada ilmu kita nampak yang solat kita tak betul, kita pun semayang jadi betul. Dengan ada ilmu kita tahu tak boleh baca gini Quran ayat ni, kena baca gini. Faham? Baru jadilah hidup kita itu cerah. Orang yang biasa jalan dalam cerah tidak rebah. Faham? Soalan seterusnya, kemenangan yang benar ialah terletak pada majoriti, bukan terletak pada majoriti, tapi mengikut akan agama. Betul lah. Nampak? Tapi ada benda yang kita ikut majoriti, kalau tidak berlawan dengan agama. Adapun dalam soal yang berlawan dengan agama, tinggalkan majoriti, tinggalkan majoriti, tinggalkan majoriti. Pendapat ramai pula nak suruh jadi halal, tak boleh tu. Okey? Soalan seterusnya, Quran bagi tahu orang yang simpan emas perak tidak infak di jalan Allah, berita gembira bagi mereka mendapat azab. Guana gitu Ustaz? Dua maksud. Yang pertama, apa makna tidak infak? Makna infak di situ bayar zakat. Orang yang simpan emas dan perak cukup nisabnya dan haul, wajib bayar zakat. Dia tak bayar, itu maksud dia. Faham? Jadi janganlah tak bayar zakat, bayarlah zakat kalau wajib. Faham? Yang kedua, Allah kata dengarlah berita gembira azab yang pedih. Mana gitu? Ini tauzek, dipanggil mempersenda. Okey? Allah buat senda kita. Patutnya berita tak gembira. Azab ni, tapi berita gembira. Nak sindir kita yang tak bayar zakat. Nampak? Seronoklah kek gi masuk dalam api, boleh happy ramai-ramai duduk dalam neraka. Happy ke mana? Taklah nganjing dia panggil. Faham tak lagi? Soalan seterusnya, boleh tak tengok kartun menampak aurat? Boleh. Bila? Jika tidak menyerupai orang betul. Kartun-kartun yang real, kartun Jepun, kartun Korea macam Rapang sungguh haram tengok yang mendedahkan aurat walaupun kartun. Faham? Kerana bentuk seperti anggota badan manusia. Nampak? Tapi kalau kartun betul asal tu tak tutup aurat, tak haram tengok. Kerana asal haram tengok aurat ini dia menaikkan syahwat. Faham lagi? Syahwat. Nampak? Jadi tengok punggung orang puan hak betul pun haram, dalam TV pun haram, dalam majalah pun haram. Nampak? Kerana attraction pada menaikkan syahwat. Allah tak suka. Faham? Dah kartun yang biasa tak apa.
nampak punggung macam SpongeBob dak akan luar. Mana menaikkan syawah, orang gila ke apa? Faham tak lagi? Katung lidi. Faham? Dak akan luar, tak ada masalah. Kita tengok, adudu. Tahu tak? Nah, tapi kalau kartun betul macam kartun Jepun ni kan, komik-komik lucu. Kartun tu macam real orang puang dia buat. Padahal kartun kan. Nah, tu merosakkan minda. Itu yang diharamkan syarak. Nah, nak tengok halal. Nah, minat sangat renang berirama naik punggung saja. Tengok hal. Tak suruh duduk dalam website aku nak tengok. Mok long pun kuat naik meninggal mok long. Meninggal dunia dah. Boleh pitis saka dah. Buat benda halal. Nah, nak tengok apa yang buat dalam Olimpik tu halal, suruh bini mu buat. Suruh dia terjun daripada mesin basuh terjun atas mesinnya. Halal bakal lo lalang je. Biar cucu pergi ngaji dulu. Soalan seterusnya. Saya pakai poliden. Pelekat gigi, palsu. Benda tu cair, lama-lama macam gula. Apakah jika pakai masa solat? Sah atau tidak? Hukumnya, kalau kita telang benda tu, batal solat. Benda yang membatalkan ketika berpuasa, membatalkan solat. Ketika puasa ada sesuatu nasi ke apa dalam mulut, tak telang, batal tak? Tak batal. Ketika solat tak batal. Diikut puasa. Ketika puasa kita pun telang sisa makanan dalam mulut, batal tak? Batal. Dalam solat telang sisa makanan, batal. Bukan poliden ngegigi-gigi telang, batal. Faham lagi? Soalan seterusnya. 7 minit lagi. Adakah saya patut jual harta saya nak bayar hutang sebab sekarang saya tak ada duit? Saya dah janji dengan orang yang saya hutang nak bayar pada tarikh sekian-sekian. Jawabnya, qada mana awak boleh jual, jual lah. Kerana wajib bayar hutang ini jika ada harta. Ingat, bila kita hutang orang, tidak wajib bayar. Melainkan 2 syarat berlaku. Syarat yang pertama, ada harta. Syarat yang kedua, sampai tarikh yang dijanjikan. Tak cukup syarat ni, tak wajib bayar. Faham lagi? Duit ada dah, tak siapa lagi tarikh, tak wajib bayar, sunat bayar. Tarikh siapa dah, duit pula hilang ni curi dah orang, tidak berdosa, kita tangguhkan. Duit ada dah, tarikh pun siapa dah, tak bayar juga, berdosa. Jadi awak ada harta, wajib jual harta. Kalau bak harta orang, okey? InsyaAllah kita buat itu kerana takut pada Allah. Faham? Kerana Nabi kata dah, orang yang tak bayar hutang orang ini pencuri di sisi Allah. Laki Allah yaumul qiyamah syariqa, dia bertemu dengan Allah hari kiamat sebagai seorang pencuri. Orang yang hutang orang ada niat tak bayar, tapi kalau memang tak mampu nak bayar, dimaafkan. Faham lagi? Kita hutang orang tak bayar, buat haji. Nak buat umrah, jalan ke Merah Highland, pergi Bandung bawa bini, PT orang tak bayar. Ni masalah. Saya buat konten dakwah di TikTok. Saya potong kuliah ustaz. Ustaz kata hari tu kena minta izin kalau official. Jadi izinkan saya. Tak, kalau tujuan dakwah silakan. Kita boleh pahala. Saya masbuk, saya akan takbir dan terus turun tanpa letakkan tangan di perut dulu. Saya ada dengar seorang ustaz khabar, tak sah kalau tak letak tangan kat perut. Ustaz itu tersalah atau awak salah dengar? Kita mari semayang lewat. Tu imam sudah baca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dekat nak rokok dah, kita baru sampai Allahu akbar. Faham? Tu imam pun rokok. Faham? Hendaklah kita rokok selepas habis takbir. Tidak wajib letak tangan di perut. Bahkan masa biasa pun, bukan nak kejar imam, letak tangan ini sunat, bukan wajib. Faham? Bukan wajib. Summa yad'al yumna 'alal yusra. Kemudian Nabi meletak tangan kanan atas tangan yang kiri. Hukumnya sunat. Dalam kitab-kitab syarah hadis wa yusannu. Faham? Sunat. Okey. Jadi syarat yang wajib kita jaga ialah kita mesti qiyam dulu.
Tu ramai orang tak ingat. Dah, tu imam rokok dah, dia gaduh punya WhatsApp, dia baru sampai dalam jalan takbir. Nak kejar tu imam takut dodang. Tidak sah. Kerana syarat sah takbiratul ihram mesti di dalam qiyam. Ni, kena berhenti dulu. Kerana Nabi SAW kata Ibn Umar, iza qama ila salah, baru qala Allahu Akbar. Adalah Nabi apabila dia nak solat, dia berdiri dulu, qama, baru dia ambil kata Allahu Akbar. Faham? Ada orang kaki dia baru masuk sebelah dalam sah, belah kaki tengah jakah, akak dah Allahu Akbar. Faham? Allahu Akbar, tangan letak di sini pun boleh, letak di bawah pun boleh, tak letak di dada, tak ada masalah. Faham? Lepas dah berdiri Allahu Akbar, Allahu Akbar yang kedua sunat untuk rokok. Jangan buat dua dalam satu, Allahu Akbar sekaligus lalu. Faham? Nampak tak? Dia keluar pada khilaf ulama yang mewajibkan asing. Allahu Akbar suku, Allahu Akbar yang kedua suku. Okey? Siapa ada soalan lisan boleh bertanya sekarang. Cepat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Buat-buatnya dengan audio Ustaz. Ada ke orang kata tapi kita malas nak dengar. Dia buat kerja kita lah. Kita buat kerja kita. Okey? Orang curi buat kerja curi, orang pulih buat kerja pulih. Orang jahat buat kerja jahat, orang baik buat kerja baik. Tak ada masalah apa. Okey? Kalau orang yang kenal, orang menasihat. Kita tak kenal, kita hanya melepaskan kemarahan. Dia marah, kita marah. Kita buat kerja baik kita. Tak ada rugi apa pun, insya-Allah. Okey? Beres, makan kenyang, semayang pun khusyuk. Dia ada kerja masing-masing. Daripada azali tu orang tu dia ada tugas dah. Ada orang jadi perokok, ada orang jadi perogoh, ada orang jadi pencuri. Ni kerja gitu. Orang yang duduk dalam lingkungan, dia akan ubah kemungkaran. Kita jauh ini tak ada nak ubah apa saja je, nak balas je. Nak suruh puas hati saja. Jadi kita buatlah, nak buat sesuatu biarlah kerana Allah. Siapa ada hilang anak kucing, motosikal kalau ni. Pelik motor ni. Motosikal rezek. Kedok. Panjang siapa ada hilang kucing motosikal, mari ambil depan ni lagi. Dah, siapa lagi nak tanya soalan? Seluar dok ketak. Dalam semayang nampak anggota badan, dengar baik-baik. Apa hukumnya dalam semayang kita pakai pakaian ketat, nampak berbekas jirim badan kita, bentuk aurat. Okey? Hukum menutup, hukum menutup aurat dalam semayang adalah wajib, dan memakai pakaian yang ketat walaupun sudah tutup aurat, nampak lagi bentuk punggung atau kemaluan, hukumnya makruh, solatnya sah. Okey, solat sah, hukum makruh. Adapun orang perempuan, kalau ada laki-laki yang melihat, solatnya sah, pakai kain ketat semayang tapi berdosa kerana menampakkan bentuk badan. Kalau tak ada laki-laki, makruh saja, tidak berdosa, solatnya sah. Okey? Lagi soalan? Adik. Anak meninggal. Ayah meninggal. Lepas tu? Mak ayah mati. Tak kebagi. Lepas tu? Kalau anak dia buat dosa, Anak kecek lagi buat dosa. Anak dah balik lagi. Okey. Dia kata ayah mati, mak mati, anak kecek belum balik, buat dosa. Lagu mana? Kanak-kanak yang membuat perkara dosa tidak berdosa, sama ada mak dia mati ataupun hidup.
Sebab Nabi kata rufi'al qalam an salasin anis sabiyyi hatta yablugha. Kanak-kanak 3 golongan tidak ditulis lagi dosa. Tidak ditulis dosa dari 3 golongan. Yang pertamanya kanak-kanak sampai dia balik. Maknanya kanak-kanak kalau dia buat perkara yang berdosa orang lain buat, dia buat tidak berdosa. Bukan elok, tidak elok, tapi tidak ditulis dosa. Contoh minum arak. Kalau orang yang balik minum arak, ditulis dalam buku amalnya 1 dosa. Kanak-kanak yang minum arak tidak lagi ada buku dosa tadi. Kerana buku anak dia pun buatlah dosa. Tidak ditulis. Tapi setelah anak-anak itu balik, diteruskan kan amanah ibu bapa suruh buat dosa tadi, maka dosa dapat kepada 2 orang, anak yang melakukan dosa dan ibu bapa yang mengajar suruh buat dosa tadi. Kerana hadis ad-dalu ala khairi kafa'ilihi. Orang yang ajar benda baik dapat pahala orang tukang buat. Samalah mukhalafahnya. Wad-dalu ala syarri kafa'ilihi. Yang menunjuk pada perkara dosa juga sama dapat dosa yang sama dengan pelakunya. Soalannya, ada satu soalan sini, kita jawab panggilan telefon dalam jamban. Adakah perlu jawab salam lepas keluar tandas, atau boleh ke jawab salam dalam hati bila berada dalam tandas? Dalam tandas jangan sebut nama-nama yang dimuliakan. Faham lagi? Nabi nak masuk tandas, Nabi pakai cincin tulis Muhammad Rasulullah. Nabi buang, tak masuk dalam tandas kerana ada Muhammad Rasulullah. Jadi daripada peristiwa itu, maka dilarang kita bawa tulisan-tulisan ayat Quran hadis ataupun bacaan zikir ayat Quran dan sebagai hadis, ayat Quran dan sebagai hadis, ayat Quran dan sebagai hadis. Orang pun satu hal dah tahu dah dia berok, bisalang kau. Tengok betul. Waalaikum. Lambat lagi berok. Kau dalam tu. Waalaikumsalam. Bang lagi ada. Nak tubik tahiyat lagi, nak jawab lagi. Nah, lepas tu kalau kita nak baca doa, sekurang-kurangnya basmalah bismillah, masa buka pintu tandas sebelum kaki melangkah, kata ulama. Bismillah, baru kaki melangkah. Kerana memuliakan ayat-ayat Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna mimma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum itu saya mengumumkan berita